Kembali kepada kisah Nabi SAW tadi. Sebelum Nabi dinaikkan ke langit, peristiwa Mi'raj, dan sebelum tu Isra', ya. Isra' ni daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lepas tu Mi'raj. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu sangat penting. Nabi telah didatangi malaikat Jibril, ya. Ini belum ambil lagi ibadah solat ni, tapi telah disiapkan. Dada Nabi telah dibelah. Ingat lagi cerita tu tuan-puan? Dada Nabi tu dibelah. Lalu dikeluarkan hati Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril pun berkata, ni keluarkan daripada dalam. Malaikat Jibril pun berkata, hadza min hadzi syaitan. Hati inilah yang menjadi rebutan syaitan. Ya, Jibril nak bagi tahu yang syaitan selalu nak goda, yang syaitan nak rebut ni apa dia? Jibril keluarkan hati tadi, hadza hazzu syaitan, ataupun hadza min hazzi syaitan, inilah yang nak direbut oleh syaitan. Lalu dibersihkan, dimasukkan dalam hati Nabi SAW akan iman, keyakinan yang kuat, yang mantap. Dimasukkan dalam hati Nabi SAW. Apa yang dimasukkan? Dimasukkan hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan. Dan ada riwayat yang mengatakan dimasukkan di dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesabaran, masukkan. Kemudian dicantumkan balik dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata tuan-puan sekalian, perjalanan Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan tazkiyatun nafsi, iaitu membersihkan hati. Nanti sampai di langit dapat syariat apa? Syariat solat. Sebab itu ibadah solat tuan-puan sekalian sangat berkait dengan membersihkan dalam hati kita semua. Mari kita tengok ya tuan-puan, yang Jibril kata hadza hazzu syaitan, inilah yang direbut oleh syaitan, iaitu hati. Tengok bila kita solat tuan-puan, duduk dalam saf sama je kan? Kalau yang perempuan pakai telekung putih semua, sekarang dah banyak warna juga colourful. Laki-laki dalam saf semua, semua ngadap ke kiblat, betul tak? Kalau ada seorang je dalam masjid ni solat, tiba-tiba orang lain ngadap ke depan, ngadap kiblat, dia ngadap ke belakang. Agak-agak jadi apa masa tu? Huru-hara. Maknanya setan tak kisah tuan-puan. Dia takkan sampai suruh kita membelakangkan kiblat. Semua orang tahu kiblat kat sana, ngadaplah sana. Tapi tiba-tiba setan pergi kacau dia. Dia seorang je ngadap ke tandas belakang sana. Tak, syaitan tak kisahkan soal tubuh kita tu. Tapi yang syaitan nak rebut apa dia? Hati kita semasa kita solat. Nampak semua ngadap kiblat. Nampak semua macam menghadap kepada Allah. Nampak semua makmum ikut imam. Tapi belum tentu hati kita semua benar-benar khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Setuju tak tuan-puan? Bila solat je, Masya Allah, hairan sungguh tuan-puan sekalian. Bila solat saja, jauh perjalanan kita mengembara. Kalau ustazah kat Malaysia tuan-puan solat, contohlah contoh. Solat Zuhur. Solat je Zuhur, teringat Singapura. Sebab malam ni nak datang. Ya, fikir, pukul berapa flight ni? Ni flight ni kalau delay macam mana lah ni? Itu masa bila? Lepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Doa iftitah baca tak? Baca. Al-Fatihah baca tak? Baca. Pro tuan-puan, kita semayang dah 44 tahun. Ya.
Memang pro lah insya-Allah. Insya-Allah baca Fatihah, insya-Allah baca doa iftitah. Tapi hati direbut syaitan. Hati dah dilarikan. Hati dah dicuri. Hati dah dibawa jauh daripada mengingati Allah. Hati dah fikir macam-macam. Kalau esok ada kenduri kahwin, tadi masa solat maghrib terfikir, betul ke esok ke minggu depan? Nanti nak tanya suami lah, minggu depan ke esok. Masa bila? Masa solat maghrib tadi. Masya Allah, hebat kita punya solat tuan-puan. Jauh kita mengembara. Semua datang masa solat. Semua datang masa solat. Ya Allah, WhatsApp tu tak jawab lagi lah dalam solat. Ya, macam-macam. Ya Allah, janji dengan mak nak telefon tapi tak telefon dalam solat. Perancangan dalam solat. Jangan sampai susun resepi dalam solat. Ya. Lepas ni nak buat kek batik lah. Itu berapa telur ya? Telur berapa biji ya? Masya Allah tuan-puan sekalian. Jauhnya hati kita telah dicuri oleh syaitan. Jibril dah cakap awal-awal, dikeluarkan hati. Hadza hazzus syaitan. Ini yang syaitan rebut. Kalau kita melihat dalam surah Taha, ada satu ayat tuan-puan, Ustazah terkesan amat dengan ayat ni mungkin 10 tahun lepas. Maknanya ayat tu mesti kita dah baca kan sebelum 10 tahun. Tapi terlepas pandang ayat tu. 10 tahun lepas baru betul-betul pandang ayat tu. Mari Ustazah bacakan ayat tu tuan-puan. Nak tengok tuan-puan terlepas pandang ke tak terlepas pandang. Ya, ini ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Puan-puan perasan tak ada ayat ni dalam surah Taha? Ini soalan ni tuan-puan. Perasan tak ayat ni dalam surah Taha? Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu kalau kita belajar bahasa Arab tuan-puan sekalian, ya Ustaz Hanan tu boleh tanya Ustaz Hanan. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna tu sudah litaukid, untuk mengatakan sesungguhnya. Innani ana, dekat ni tu dah menunjukkan saya, aku. Tapi diletak lagi perkataan ana. Maknanya apa? Lagi ditaukidkan. Kalau kita terjemah macam mana? Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Dalam surah Taha. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Nak tahu kita sembah Allah ataupun tidak? Ayat itu dilanjutkan. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Itulah tujuan kita melaksanakan ibadah salat. Sebagai satu tanda menunjukkan yang kita benar-benar hamba kepada Allah. Hamba. Kalau tak solat tuan-puan, macam mana tu nak kata jadi hamba tu? Tak solat. Padahal Allah sebut, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembah aku. Wa aqimis salata. Dan dirikanlah salat. Li tu maksud dia untuk. Tujuan. Kenapa Allah suruh kita salat? Apa tujuan dia? Li dzikri, untuk ingat kepadaku. Tapi hati kita sudah dirompak oleh syaitan.
Hati kita sudah ditarik oleh syaitan. Kita solat, tapi bukan li zikrillah, bukan untuk ingat kepada Allah, tapi ingat macam-macam tuan-puan sekalian.